A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kali ini saya Abdul Aziz bin Tasri, nombor metrik 20 BI 04018, program Ijazah Sarjana Muda Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Pada pembentang kali ini saya akan membentangkan tentang Al-Waqfu ala marsumil khat. Matan ini mempunyai 11 matan, di mana matan ini saya ambil dari kitab Taqribul Ma'ani. Kita perhatikan sama-sama, insya-Allah. Untuk pengetahuan semua, saya ni penglihatan. Kalau yang nampak mungkin boleh warnakan kan, buat tanda kan, tanda hitam, ada yang tanda merah dan ada yang tanda tanda bergaris apa semua kan. So kalau saya tak boleh, tapi saya buat untuk kalimah untuk yang kalimah yang berkaitan, saya akan buat perkataan bergaris. Kalau yang nama imam saya akan condongkan. Mungkin begitulah. Sebab ni cara saya lah. Sebab saya tak dapat melihat. Jadi inilah saja yang saya mampu untuk bagi anda semua mengenali membezakan sama ada perkataan ataupun nama-nama imam, rumus-rumus imam. Kita pergi kepada matan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nazim rahimahullah, wa kufiyuhum wal mazaniyyu wa nafi'un unu bittiba'il khatti fil waqfil ibtila. Matan yang pertama ini beritahu kita bahawa Imam Kufi, tu saya dah condongkan, Kufi. Kufi ni merangkumi Imam Asim, Hamzah wal Kisai. Dan juga Imam Abu Amr yang dicondongkan situ. Dan juga Nafi'. Berhenti di akhir ayat dan di pertengahan. Ni sama seperti kita sekarang ni lah. Kalau kita baca Al-Quran, kalau kita berhenti mesti di ayat mesti berhenti kan. Dan ada juga kita berhenti di pertengahan. Contoh kalau kita berhenti di akhir ayat, apa dia? Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu adalah kita berhenti di akhir ayat kan. Seterusnya, kalau kita berhenti kat tengah, apa dia? Contoh paling mudah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dekat siratal ladzina an'amta 'alaihim tu, kita berhenti kat tengah-tengah ayat. Kan? Dan banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi. Ni adalah salah satu contohnya lah. Kita untuk pengetahuan kita kan, di mana akhir ayat dan di mana di pertengahan ayat. Begitu. Kita teruskan kepada matan 2. Wali bni kathirin yurtada li bni amirin wa makhtalafu fihi harin ayyufassala. Imam Ibnu Amir dan Ibnu Kathir, itu dah mention dekat situ. Imam Ibnu Amir dan Ibnu Kathir sama seperti 5 imam di atas tadi. Mereka membaca dengan waqaf di akhir ayat dan juga di pertengahan ayat. Dan khilafnya akan diterangkan satu persatu. Ni dari segi inilah permulaan lah. Matan 1 dan matan 2 ni adalah permulaan. Cerita dia mula dekat matan 3. Kita cerita satu persatu. Matan 3 sehingga
matan 5 yang sebelah kanan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Idza kutibat bitta'i ha'u muannatsin fabil ha'i qif haq qaridan wa muawwila wa fil la tama' mardati ma' la dzata bahjatin wa la ta ridha hayhata hadhihi rusila. Okey. Waqif ya abah kuf'an dana. Okey, kita nak ceritakan daripada matan 3 sampai matan 5 yang sebelah kanan. Okey. Dalam matan 3 ni, dalam matan 3, 4 dan 5 haf matan 5 ni nak cerita berkaitan dengan huruf asalnya ta maftuha, ditulis ta maftuha, tetapi berhenti dengan ha muannas. Okey. Okay, saya akan terangkan satu persatu daripada matan 3 dulu. Okey. Imam Ibnu Katsir, Abu Amr dan juga Al-Kisai waqaf ha ta'nits apabila ditulis dengan ta maftuhah. Okey. Contohnya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'mata kan kat situ ta maftuhah dekat surah Ali Imran ayat 103. Okey, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ataupun kita boleh tengok dekat surah Al-Baqarah ayat 231. Kan? Okey, kat situ nikmata, ta tu dekat situ ta maftuhah, tetapi kalau kita nak berhenti, kita boleh berhenti untuk Imam Ibnu Katsir, Abu Amr dan juga Al-Kisai, mereka berhenti dengan ha ta'nits. Wadhkuru ni'mah. Macam tu juga kalau dengan rahmah. Rahmah asalnya rahmat, ta maftuhah, tetapi kalau Imam Ibnu Katsir, Abu Amru dan juga Al-Kisai nak berhenti, nak waqaf, maka baca dengan hak ta'nits walaupun ditulis dengan ta maftuha. Okey, kita pergi kepada matan 4. Wa fil lata mardati ma' dzata bahjatin wa la ta ridha hayhata hadhihi usila. Okey, pada kalimah lata, al-lata pada surah An-Najm. Kalimah mardati semua tempat dalam Al-Quran. Kalimah zata pada surah An-Naml dan walata adalah pada surah Sad. Semua ini akan dibaca dengan ha sekiranya waqaf. Siapa yang baca ni? Adalah Imam Al-Kisai. Pada kalimah lata pada surah An-Najm. Okey, kalimah mardati semua tempat dalam Al-Quran. Okey, zata pada surah An-Naml dan walata pada surah Sad. Imam Al-Kisai membaca dengan hak ta'nits. Okey, hak ta'nits lah mereka berhenti walaupun dituliskan dengan ta maftuhah. Okey, kita pergi ke seterusnya yang kalimah hayhata pada surah Al-Mu'minun. Ada dua tempat dibaca dengan ha ketika waqaf oleh Bazzi dan juga Al-Kisai. Okey. Dekat situ hayhata hadhihi rusila. Bazzi dan juga Kisai. Dia membaca dengan hayhah. Walaupun asalnya hayhata tetapi ditulis dengan dibaca dengan hayhah kalau nak waqaf lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada matan 5. Waqif ya abah. Ya abah kuf'an dana. Untuk kalimah ni, ya abah ni. Okey. Ibnu Amir dan juga Ibnu Katsir membaca dengan ha muannas ataupun ha ta'nits. Asalnya ya abati.
ya abati, tetapi kalau imam yang disebutkan tadi nak berhenti, so boleh membaca dengan hak taknis. Okey. Dah habis cerita berkaitan dengan hak taknis dan yang ditulis dengan ta maftuhah apabila hendak wakaf. Okay, kita kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okay, ni ada huruf yang ada huruf yang dihazafkan dan ada huruf yang dikekalkan. Okay, pada matan ni. Okay. Antaranya matan 5 yang sebelah kanan, sebelah kiri. Matan yang kelima sebelah kiri. Okay. Wa ka'ayyinil wuqufu binunin wa huwa lil ya'i usila. Wa mali ladal furqani wal kahfi wan nisa wasala alama hajja wal khulfu ruttila. Okay, pada matan 5 yang sebelah kiri, dia nak ceritakan tentang kalimah waka'ayyin. Waka'ayyin. Okay, kalimah waka'ayyin. So, imam siapa yang terlibat? Okay, pada kalimah waka'ayyin, okay, tadi dibaca dengan wakaf pada huruf nun. Semua imam kecuali semua imam membaca dengan waka'ayyin kecuali Imam Abu Amr. Beliau wakaf dengan huruf ya. Dan juga hazaf nun lah, tanpa nun lah, so berhenti ya saja, iaitu waka'ay. Kalau imam lain selain daripada Abu Amr, mereka membaca mereka wakaf dengan nun waka'ayyin, tetapi tetapi Abu Amr membaca dengan waka'ay saja, ya. Baca dengan ya. Okey. Untuk matan yang kelima. Okay, matan yang keenam, okay, kalimah mali. Kalimah mali pada surah Al-Furqan, Al-Kahfi, An-Nisa dan juga Al-Ma'arij. Mana datang perkataan Al-Ma'arij? Kita jumpa adalah salah. Sebab apa dikatakan salah? Sebab ayat dia mula perkataan dengan sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. So perkataan mula ni adalah sa'ala. So kat sini kata salah ni merujuk kepada surah Al-Ma'arij. Okay, kalimah mal, okay, pada surah Al-Furqan tadi, Al-Kahfi, An-Nisa dan juga Al-Ma'arij. Okay, Imam Abu Amr membaca dengan hazaf lam. So kalau nak wakaf, jadi bunyinya ma sahaja. Ma. So lam tu tak bunyilah. Okay, manakala Imam Al-Kisai membaca dengan khilaf, iaitu kekalkan lam dan juga hazafkan lam. Imam Kisai boleh baca dua-dua. Mal boleh, ma pun boleh. So ada dua ni lah, khilaf lah. Kan kat situ. Okey. Seterusnya matan 7 dan matan 8. Kita jadikan satu cerita sebenarnya. Okey, ni berkaitan dengan kalimah ayyuha. Ayyuha pada 3 tempat Ya, ayyuha tu asalnya kalau asalnya ayyuha tu kalimah last dia huruf last pada kalimah ayyuha adalah huruf alif kan. Tetapi ada 3 tempat di mana ayyuha tu dia berbaris ha tu berbaris last kali huruf ha. Kan. Okay, kita kaji sama-sama. Okay, wa ya ayyuha fawqad dukhani wa ayyuha ladan nuri war rahmani rafaqna humila. Okay, seterusnya matan 8, wa filha ala tiba'id dhamma banu amirin ladal wasli wal marsumi fihinna akhyala. Okay, matan 7 ni nak ceritakan berkaitan dengan kalimah ayyuha ni ketika wakaf lah.
ketika waqaf. Okey, pada kalimah ayyuha, okey, pada surah Az-Zukhruf, mana tahu kalimah Az-Zukhruf? Sebab dia kata fauqa. Fauqa tu maksudnya di atas. Di atas Ad-Dukhan. Sebelum Ad-Dukhan ni adalah surah Az-Zukhruf. Okay, yang keduanya surah An-Nur. Yang ketiganya surah Ar-Rahman. Okay, kalimah ya ayyuha ni dia last sekali huruf ha kan, tak ada alif kan. Tapi kalau yang kat sini Imam Al-Kisai dan juga Abu Amr membaca waqaf dengan alif ketika waqaf. Kalau yang dekat ni lah, ketiga-tiga tempat ni lah kalau nak berhenti. Kalimah alif ayyuha. Kan. Okey, seterusnya matan 8. Okey, wafilha ala tiba'i dhamma bnu amirin ladal wasli wal marsumi fihinna akhyala. Okey, saya baca lagi sekali lah. Okey, Imam Ibn Amir membaca dengan dhammahkan ha. Kan. Itu kalau yang Ibn Amir ni dia cerita dia sebab sambung. Dia mengikut urus sebelumnya. Ya berbaris dhammah. So ha dibariskan dhammah. Ini untuk Ibnu Amir. Kan? Ladal wasli kalau nak sambung. Okey. Seterusnya matan yang ke-9 dan yang ke-10. Waqif wa ka'anna bi rasmihi wa bil ya'i qif rifqan wa bil kafi hulila. Matan 10. Wa ka'ayyam bi ayyan ma syafa wa siwa huma bima wa biwadin namli bilya sanabtala. Okay, pada matan 9 ni dia nak ceritakan berkaitan dengan kalimah waika'annah dan juga waika'annah. Okey. Pada kalimah waika'annah dan juga waika'annah pada surah Al-Qasas waqaf dengan ya oleh Imam Al-Kisai. Jadi kalau kita waqaf dengan ya bunyinya kalau untuk kalimah waika'anna jadi bunyinya wai. So ka'anna tu tak bunyilah. Wai saja. Manakala Imam Abu Amr membaca dengan waqaf dengan kaf. So berhenti dengan waik. Begitu. Waik. Macam tu. Okey, matan 10. Matan 10 kalimah bi ayyan. Ayyan dan bi ayyan. Kalimah ayyan. Wa ayyan bi ayyan ma syafa wa siwa huma bima wa biwadin namli bilya sanabtala. Kalimah ayyan dengan wadi. Okay, saya nak cerita kaitan dengan bi ayyan dulu. Okey, pada kalimah ini ayyan ni pada surah Al-Isra. Okey, Imam Hamzah dan Kisai. Ni syafa ni shin. Shin ni untuk rumus Hamzah dan juga Al-Kisai. Waqaf dengan hazaf nun. Jadi jadi bi ayya Hamzah dan juga Kisai hazaf nun. Kalau imam lain waika ayat bi ayyan fikir waikaan ni kan. Okey, bi ayya. Kalau yang imam lain bi ayyan. Okey, kita terus kepada okey, sorry, selain daripada kedua-dua imam tadi, beliau membaca, mereka membaca dengan berhenti dengan ma wa ka'ayyan ma. Imam Hamzah Kisai membaca dengan
waqaf bi ayya. Dia berhenti dekat apa, dia hazaf nun. Kalau yang imam lain bi ayyan ma, berhenti dekat ma. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kalimah wadi. Okey, pada kalimah wadi pada surah An-Naml, waqaf pada huruf ya. Siapa yang diwakaf pada huruf ya ni? Iaitu Abu Al-Harith dan juga Ad-Duri. Mereka berdua ini adalah anak murid Al-Kisai. So Abu Al-Harith Ad-Duri ni dengan baca biwadi, kalimah wadi. Kalau yang lain semua hazaf ya lah. Ya bakun. Okey, seterusnya matan yang matan yang terakhir. Okey, ni banyak sikit kalimah dia. Okey, dalam satu matan ni banyak kalimah dia. Okey, wa fimah, wa mimmah, qif, ammah, limah, bimah, bi khulfin, anil bazziyi, wadfa' mujahila. Okey, pada kalimah fimah pada surah An-Nazi'at, kalimah mimma pada surah At-Tariq, amma pada surah An-Naba, lima pada surah As-Saff, At-Taubah, dan kalimah bimah pada surah An-Naml. Imam Al-Bazzi ni membaca dengan khilaf. Kita boleh membaca dengan ha dan bidunil ha, tanpa ha. Kalau dekat An-Nazi'at tu fimah boleh baca, fim boleh baca juga. Limah boleh baca, lim boleh baca juga. Ni untuk Imam Bazzi an Ibni Kathir. Boleh membaca dengan khilaf lah. Macam tadi kan, ammah, am, limah, lim, bimah, bim, fimah, fim, mimmah, mim. So boleh khilaf lah, dua wajah di situ. Okey. Sekian saja pembentangan saya pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.